Saya bagi tahu, masa COVID, banyak student IPTA, IPTS yang ditangkap kerana dadah. Tak boleh kerja, jadi rider, ngap. Banyak. Memang banyak. Jadi, apa sebab? Sebabnya dia, mak dah bising, bapak dah bising, kau ni degree berjela-jela. Kau je tak. Mau tak mau, ambil jugalah. Jadi, benda-benda ni yang menyebabkan berlakunya. Jadi pada saya rasa that's why saya selalu gunakan peluang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada satu topik yang sangat menarik kerana bersama saya adalah seorang peguam yang tidak asing lagi. Kita sering melihat wajah yang mengendalikan kes-kes berprofil tinggi. Kita juga sering melihat beliau mewakili ramai selebriti-selebriti. Siapa yang tak tahu? Datuk Ahmad Zahril Mukhayyar. Ya. Betul Betul. Tapi kita pendek kan juga dikenali sebagai Tok Mat. Terima kasih Tok Mat kerana sudi hadir ke eksklusif bersama Syariah pada malam ini. Sama-sama. Saya pun berasa besar hati jugalah. Dapat datang ke studio. Alah, tak seberapa tu. Sudah kecil je. Tuan-tuan dan puan-puan, Tok Mat baru-baru ini juga seorang penerima anugerah. Saya difahamkan menerima anugerah daripada National Press Club. Nanti kita akan cerita benda tu. Dan Tok Mat juga dikenali kerana pernah mewakili ramai selebriti, antaranya Zamani Slam dan juga yang terbaru Nilofa, dan yang terbaru of course kita semua tahu bagaimana beliau berjaya menang dalam kes DJ Ismail Khalil Hamzah. Baik Tok Mat, bila sebut pasal Tok Mat ni, orang terbayang bagaimana Tok Mat sebagai seorang peguam yang mewakili ramai selebriti ni, Tok Mat, dan juga mewakili kes-kes yang berprofil tinggi, terutama kes di bawah 39B Akta Dadah Berbahaya yang membawa kepada hukuman gantung. Baik Tok Mat, passion sebagai peguam ni bagaimana segalanya bermula, Tok Mat? Kau rasa cerita yang betul kan, kau gelak kan? Sebenarnya saya fail at maths. Fail and math. Dulu science stream lah. Science stream. Okay. Saya ingat lagi, saya minta, saya tak minat science stream masa tu. Okay. Jadi saya pergi minta dengan cikgu besar tu, saya nak tukar art stream. Dapat otan 3 kali. Tapi anyway, it is my passion. Okay, alright. Saya still recall masa tu, zaman tahun 84 atau 83, kes Datuk Mohtar Hashim. Ya. Lepas tu pagi-pagi saya dekat Ipoh, bapak saya askar, tentera. Jadi bila naik truck tu kan, lalu dekat mahkamah Ipoh tu, nampaklah lawyer datang. Glamour lah. Gila lah. Tarik beg. Lepas tu dengan jubah dia apa semua. Dan bila saya dah jadi lawyer, baru saya tahu menyesal aku tarik beg ni. Jadi lepas di Form 5 tu, di Sekolah Edison saya difahamkan? Ya. Ipoh? Sekolah Edison Ipoh. Selepas tu? Lepas tu saya pergi ke Sri Inai. Okay. Lepas itu A-level lah? STPM. Buat STPM di KL lah? Di Ipoh. Ada Sri Inai di Ipoh ya? Okay. Sebab arwah mak tak bagi saya jauh dari dia. Okay. Bahkan jahanam. Okay. So lepas tu saya pun pergi ke England buat masuk ni lah. Masuk University of London. Lama 4 tahun. Lepas tu balik saya buat CRP. Sementara tu saya menjadi tenaga pengajar di ITM. Okey tu. Lepas mengajar di ITM tu, maknanya Datuk decide untuk buka sendiri firm lah. Nak put it this way lah, saya susah nak kerja dengan orang. Okay. Because I set of thinking, di mana saya yakin kalau saya kerja dengan orang pun hari keempat saya kena buang lah. So that's why saya buat sendiri lah. Sehinggalah hari ini I got few lawyers who is
bersama saya. Bersama saya 6 orang lah. So and in fact apa nama ni, so far so good lah, so far so good. And berkenaan dengan perjalanan kes and administrative and so on, we are quite happy with the setup and so on. So you know, I hope that my firm will be akan dibesar lagi. Ya, kita pun tahulah bila kita set up satu firm ni bukan mudah. Bukan mudah untuk mendapatkan kes dan sebagainya. Masa permulaan tu agak struggle lah tu. Permulaan memang struggle. Memang struggle. Memang you nak dapatkan kepercayaan bukan pada orang, pada diri kita. Okey. Diri kita boleh ke aku buat. So after that baru you overcome, and then you know, I'm not the kind to say in the public, yes, I'm the best lawyer in town, in the world, in the universe. No. Based on my track record. That's all. Saya very simple. In fact, Pak Syarif pun tak dapat, Cik Syarif pun tak dapat kad saya sebab saya tak ada kad. Saya memang tak ada kad. Ini mulut ke mulut. I live by my reputation. That's all. Reputation. Kan. So you know, kalau bawa kad ni macam salesman pula kan. Saya salesman pun saya dong. Saya kadang-kadang tu sikat pun wife saya bawa. Major breakthrough lah orang kata apa, yang antara awal-awal kes yang tak dapat Datuk lupakan, di mana Datuk memenangi kes tu. Kalau boleh kongsi dengan kami penonton-penonton pada malam ini. Of course it is 39B lah. 39B. Lepas tu adalah kes-kes high profile, very high profile, pun saya ada handle. Contohnya Saga tahun 98. Punya kes saya pun memang ada handle. Alright. And then yang kebanyakannya 39B lah. 39B yang mana saya lebih kepada ini bukan kita menang saya tak nak menang. Saya nak peluang kedua. Sebab pada saya berfikir bumi mana yang tak ditipu hujan kan. Kalau tak mana tak bergelora jadi kita buat silap. Memang kita buat silap kan? Jadi saya selalu minta pada Allah, ya Allah, itu aku bagi dia peluang kedua. It is not a question of winning. It's a question of second chance. Itu saya punya peluang kedua. Saya punya perjuangan is peluang kedua. Saya tak kata kadang-kadang tu ada anak saya baik, tak isap okok pun apa semua, tapi dalam kereta ada 3 kilo 4 kilo. Kan, jadi mak saya pun kata saya baik. Tapi itulah cerita dia. So peluang kedua. Bila bercakap tentang peluang kedua, Datuk, sudah tentu saya percaya Datuk juga menentang pelaksanaan hukuman mati. Jadi dalam bab ni macam mana, Datuk? Apa pendapat Datuk? Saya kalau hukuman mati tu kan, tak apa, saya tak apa, sebab saya nak bagi peluang kedua. Saya tahu saya akan menang. Saya akan bawa dia balik. Pandai-pandailah kau bawa diri. Pandai-pandailah kau bawa diri. Setiap kes dia ada dia punya kelemahan. Jangan ingat kata kita dah prepare lah, gelebuk-gelebak apa semua. No, ada kelemahan dia. So it is just a matter of you sit down and you think about 5 minutes, apa kelemahan dia, and you akan mendapat. Itu cara saya. Cara saya. Kadang-kadang saya tengah bawa kereta pun saya berhenti tepi. Iyalah, betul lah. Alamak, kenapa tak fikir macam ni? And then kita bawa ke mahkamah. Dan kemudian saya punya style pula, saya akan pergi ke tempat kejadian. Saya akan pergi ke tempat kejadian. Kalau kejadian dalam rumah, adalah dekat 200 foto saya akan ambil. Kita ambil daripada tangga, daripada ni. Contoh kan, macam ada satu kes lah yang bagus yang you cakap tadi. Saya tanya dengan RO, berapa minit kau naik? Dia kata 9 minit. I put to you are lying. Dia tanya why? Ya, dia ada 18 step daripada bawah sampai atas, 21.5 second. We go to the extent. Kan, we go to the extent. So what happened to that 40 second? Sampai macam tu? Yes, we go to the extent.
Very detail. Very detail. So that is my style. Ya. Apa nama ni, kalau dia kata daripada pintu masuk ke mana tu, macam saya buat satu kes di Damansara, di Kota Damansara, polis tu kononnya memukul Cina ni. Dia kata ni bla bla bla. Saya cakap, do you know, daripada depan pintu membawa ke tandas tu 84 step. You tell me. Dia kata, mana tuan tahu? Dan report kasut aku mengira 84 step tu. So that is how we work. Okay. How we work. Kalau nak cerita mistik kan, sampai kena kerja hantu pun ada. Dia kena tangkap pukul 2:30 pagi. Ya. Tepi kubur. Dah 4 cerita aku macam mana aku nak buat ni kan. Lepas tu pergi memang dah buat lah. Tok relax tau lah. Saya nak buat kerja ni. Tak belah tu. Dia pun duduk bawa pokok. Okay. Lepas tu saya balik ya. And that one is 30 kilo. Datuk, bila bercakap pasal, yelah, kalau macam artis, dia ada, idola saya adalah sekian. Setiap orang ada idola dia masing-masing. Dalam perundangan ni Datuk, mesti Datuk ada, mungkin ada 1-2 lawyer, peguam yang Datuk memang, saya banyak berguru. Okey. Saya banyak berguru. Macam semalam saya jumpa Tan Sri Syafi. Saya makan rojak, dia makan mi goreng. Okey. Jadi kita bertanya lah. Saya miss Kapal Singh. Okey. Kapal Singh, dia is a good orator. And then apa nama ni, ada yang seorang lagi tu, Tan Sri dah meninggal lah. Dah meninggal. Jadi pada saya lebih kepada saya menyiapkan diri untuk mengganti mereka. It's about time saya mengganti. Jadi dia orang pun, saya pun dah 57. Jadi dah dekat tu. Untuk mengganti dia orang. Lepas tu macam Tepotek pun sebab 70 plus. Lepas tu yang Tan Sri tadi saya lupa nama dia, pun dah meninggal. Baru meninggal. Bukan saya nak suruh Tepotek meninggal lah, tak lah. Tapi itu apa persamaan lawyer-lawyer yang hebat ni tu? Kalau Datuk kata tadi, antara dia, Datuk sangat kagum dengan Tan Sri Syafi, dengan Kapal Singh, Tepotek. Apa persamaan yang dia orang ada tu? We are gladiators. We are gladiators. Fighter. We are not fighter. We are gladiators. Kalah mati. Simple. So that's why kadang-kadang tu ramai the young lawyers especially dapat duit. Tak apa, saya boleh buat. So lepas itu tiba-tiba bila sampai masa kita tulis surat rap lah. Bukan lama pun kena. 15 tahun 10 sebat je sikit. Minta kurang. Turunkan 39A2. So pada saya itu, sementara dia dekat Sungai Buloh pun boleh buat sendiri. And why that you want to spare about 50 to 60,000 for nothing? So pada saya tak makan duit haram. Saya makan apa yang ada, yang ialah mana ada free kan. Jadi saya buat apa nama ni, berpatutan lah. Dan juga saya buat untuk menang. Saya tak ada untuk peluang kedua, bukan untuk saya menang, saya glamour, tunjuk muka kat TV gitu ni apa, tetap it's not that. Dan saya lebih kepada saya nak, jelas kadang-kadang tu kita pun nak tahu to what extent kita punya capacity and capabilities. So that's why kadang-kadang tu saya pun tak tahu lah saya cakap, tapi so far so good, alhamdulillah, dengan niat saya untuk menolong orang, peluang kedua. Itu saja. Tak lebih dan tak kurang. Okey. Datuk, ini kita bercakap tentang pertarungan di mahkamah ni. Dia bukan satu benda yang mudah, kerana dia melibatkan fakta, dia melibatkan bukti, dia melibatkan keterangan dan sebagainya. Hingga satu peringkat mungkin Datuk terpaksa bergaduh dengan pegawai penyiasat dan sebagainya. Adakah itu satu tekanan yang sangat hebat untuk seorang peguam bila? Pada saya tekanan tu ialah pada I.O. Pada I.O. Ini kita cakap, saya bukanlah kata saya nak menyokong I.O. ke tak. Tapi saya rasa pihak polis mestilah memperbanyakkan lagi I.O. ni. Biar 3-4 lori lagi datang taruh dekat Campbell tu. Contoh, you know why I.O.
Satu balai kata ada 10 IO. 5 bertugas, 5 off. Dalam 5 ni pula ni, dia kata A ni, dia lah Kirogol, dia lah Takat Kucing, dia lah laki bini bergaduh, laki bini lari. Semua dia. Ya. Jadi kalau dekat kata dekat Dawangi, satu hari buka 10 IP. Besok off. Ya. Masa balik 10 IP. Ya. Bila nak menang? Kualiti lagi kualiti siasatan. I tell you a trick lah. Bila saya pergi court tu, saya relax. Saya tengok dulu, tengok DVP. Jadi saya tengok DVP tu keluar masuk kan. Lepas tu kejap lagi, kata, ini memang makanan aku lagi ni. Okey. Sebab dia tak bagi je. Baru jumpa dengan IO tu hari tu. Mula tak apa-apa jadi ya. Ya. Jadi kita tahu, kita tengok pun kita tahu kan. Ya. Baru nak jumpa dengan IO. Jadi bila masa nak buat kerja. Bukan kata dia orang tak buat kerja. Ya. Alangkah baiknya kalau dunia ni 30 jam sehari. Untuk dia orang. Untuk saya malam tidur. Jadi itu cerita dia. Jadi pada saya memperbanyakkan IO. Ya. Memperbanyakkan IO. Yang mana corporal tu naikkan saja sebab dia orang have a vast experience. Ini sekarang ambil daripada diploma IO, Sadat AIO. Apa tahunya? So itu saya selalu saya bercakap dengan timbalan ketua polis pun saya cakap. And he call me. Terima kasih untuk saya bukan apa. That is the truth. That is the truth. The truth is kita tak cukup orang. Itu saja. Dia lah nak kucing lari dia, tu aksiden pun dia, lepas tu gaduh laki bini pun dia. Saya difahamkan Datuk juga pernah mengajar di Maktab Polis. Saya pernah mengajar di Maktab Polis. Bagaimana Datuk melihat kualiti pegawai penyiasat dari segi background, pengetahuan undang-undang dan sebagainya? Nah, pegawai penyiasat ni actually kalau kes jedaya, saya bagi tahu lah. Saya bagi tahu in public. Yang penting ialah pegawai tangkapan. Remember, IO dia tak hadir di tempat kejadian semasa kejadian. Ya. Tetapi dia diperlukan untuk merendangkan pokok tu. Jadi saya ingat lagi Ghazali Shah, yang Arif Ghazali Shah cakap, kes adalah satu pokok yang rendang. Lepas tu dia punya RO ialah dia punya batang yang besar. Dan kemudiannya untuk merendangkan tu dia kena ada IO. Jadi kalau mereka tak boleh bergerak bersama, ianya akan efek akar tunjang. That is the case. Bila akar tunjang rosaklah kes. Jika ada IO tak menjalankan tugas. Contoh. Ini contoh, saya cerita banyak lah. Saya cerita contoh dia, Dada ditangkap di tangan, dia pegang beg plastik. Isu dia simple. Kau dah tampak dia pegang plastik, kenapa kau tak hantar forensik? Lagi senang kalau you hantar forensik. Ya, forensik cakap ya memang ada kesan jari kat dia. That is conclusive now. Yang kau nak cerita saya buat pemantauan tengah mati ke apa semua, kenapa tak hantar forensik? Itu saja. Betul you cakap, you tangkap. Dan in fact off the record saya boleh challenge tangkapan dia. Ini formula baru lah, tak boleh tunjuk. Formula baru saya tahu saya akan menang. Ada part dia. Dalam tangkapan yang kononnya dibuat oleh RO tu, bukan dia buat. I can prove it. Kan? Jadi so far so good. Tapi itulah cerita dia. Saya rasa banyak lagi perkara-perkara yang boleh ditambah perbaikan. Bukan saya nak kutuk dia ke apa ke, sebab saya punya pakcik dulu masa zaman insurgency semua jadi polis hutan. Ada yang kena tembak, ada yang kena bom. Jadi saya tahu. In fact minggu depan pun saya dengan saya nak pergi balik Ulu Ginta. Yang sepupu saya terjun ke kapal terbang tu, kahwin kanak. Jadi memang angkatan bersenjata ni memang dah sebati dari keluarga kami. Jadi itulah cerita dia.
penambahbaikan. Jadi Datuk sebagai peguam bela pun harap, walaupun memanglah orang kata apa, kelemahan siasatan tu lagi jadi orang kata apa, bonus point pada peguam bela, tapi Datuk sendiri pun merasakan bahawa diorang pun sendiri perlu mempelengkapkan lagi ilmu dan sebagainya. Benar. Tetapi it takes a very slow process. Kita dah cakap dah, cakap. Proses tu very slow. Ada orang ambil lah. Ini contoh. Saya banyak buat kes Angkatan Tentera. Saya dah cakap dengan Panglima tu, saya cakap, actually I don't want to win. Macam mana kalau kita tengah bawa kereta kebal, lepas tu askar tu dalam urin ada air kencing, elok tembak ke lautan, pergi ke Putrajaya. Ada dadah, ada urin. Okay. So saya cakap, to overcome that, pertama sekali ialah apa namanya, you betulkan you punya prosedur. Prosedur you tak betul. Prosedur tu ada, tapi you tak ikut. You tak ikut. Jadi macam mana saya nak cakap? Bila saya pergi ikut, saya tabur je. Minta maaf, saya guna perkataan berak ni. Di Kuala Lumpur. Jadi tu cerita dia. Okey, kita berhenti dulu sebentar. Sebab lepas ni ada part yang menarik di mana kita menerima banyak pertanyaan mengenai undang-undang ni, mengenai peraturan dan sebagainya. Kita akan bersama dengan Tok Mat selepas ni. Kita kembali bersama Tok Mat. Tadi untuk for the first orang kata apa 20 minit tadi kita bersembang secara general lah tentang kriteria Tok Mat, bagaimana Tok Mat deal dalam bidang perundangan ni. Tok, sekarang ni kita bercakap tentang undang-undang dan masyarakat ni, Tok. Yalah, masyarakat ni memang tak tahulah sangat pasal undang-undang. Lawyer pun ambil masa 4 tahun juga untuk study semua ni kan. So banyak benda, banyak loophole dalam masyarakat yang tak tahu. Tapi kita pun tahu dalam undang-undang tak tahu tu bukanlah satu alasan. Ya kan? Jadi bagaimana Datuk? Kita masyarakat ni bukannya faham sangat pasal undang-undang ni. So bagaimana masyarakat nak buat ni? Kan kita ni bukannya reti sangat. Dia macam ni lah. Perumpamaan moden cakap, cari yang pandai, jangan mandai-mandai. Jadi benda tu perlu diterapkan. Contoh, ini contoh. Saya bagi tahu. Saya baca kes. Saya baca banyak kes. Setiap hari saya baca kalau 500 muka satu hari. Contoh, ada satu kes presiden satu parti politik yang dikatakan dia ada 2 kes, satu di Shah Alam, dia lepas. Sebenarnya dia lepas tu memang bermerit. Kerana apa? Kalau kita baca pendakwa, kita baca dia punya kes di yang dia reportkan di depan Yang Arif Dato' Yazid, dia punya penulisan tu is very comprehensive. Why dia lepaskan? Why I lepaskan? Contoh, dalam penghakiman dia cakap
saya A ni cakap yang bagi duit ni, saya pergi ke rumah Datuk Seri ni setiap bulan. Alright. Jadi di mana kau jumpa dia? Saya jumpa dia dalam reading room dia. Saya bagi dia duit. Fair. Lepas tu saya balik. So sekarang ni untuk masuk ke rumah dia ada pagat. Pagat. Dia kata tiap-tiap bulan dia datang. Lepas tu ada bawa buku pagat? Tak ada. So apa justification yang nak tunjukkan ada you pergi ni? You cakap you pergi seorang, tiap bulan you pergi seorang. Ya. Tiba-tiba evidence ada. Nak panggil pagat pernah kena anggap. Jadi itu isu dia. So lepas itu tanya lagi, di mana kau dapat 200,000 ni? Saya keluar bank. Ada bawa penyata bank? Tak ada. Jadi apa yang saya nak utarakan ialah dapatkan source yang betul. Contohnya pasal penghakiman. Ya. Ini bagian nak gila lah kutuk apa ni. Saya pecah kepala 5 tahun pergi law school. Pun saya tak berani nak buat andaian, kerana mesti ada sebab yang menyebabkan hakim, yang arif hakim memberi penghakiman sedemikian. Baca yang tu. Jangan baca tak patutlah dia lepas, patutlah dia kroni, dia tok ni apa semua. No, it's wrong. Saya berdiri teguh dan tegak bahawa sehingga ke hari ini saya belum lagi pernah tengok kata orang ada rasuah kaki-kaki. Tak ada. Saya yakin selama 31 tahun saya menjadi peguam, tidak pernah pada setiap masa matan saya jumpa perkara yang kata judge boleh cutting bagi 30,000 kan. Bullshit. Saya minta maaf. Saya mempertahankan integriti mahkamah. Saya takkan bergajak walaupun. Maknanya apabila hakim buat keputusan tu dia ada ground dia, ya. Dia ada ground. Dia tak boleh sesuka hati. Sebab benda itu akan jadi presiden, Ya, sebab apa? Kita kena ingat. Kita kena ingat, kata magistrate buat ground. Katalah dia buat ground. Kita appeal. Dia akan naik ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi akan baca apa gila ni. Lepas tu tak berhati, bawa ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan 3 orang. Agak-agak lah takkan semua kita nak bagi makan. Betul. Contoh. Itu saya punya persepsi. Saya kata saya tak pernah jumpa. Dan saya tak pernah tahu. Dan saya pun tak nak belajar. Itu dia. Tok, saya menerima satu soalan ni. Dulu, kalau especially dalam kes-kes melibatkan pembunuhan dan sebagainya, kita ada sistem juri. Dulu 70s, 80s apa semua kan so sekarang ni kita dah tak ada sistem juri. Tak ada. Ada yang ramai bertanya kenapa, apa kelebihan dan apa kekurangan sistem juri ni tu? Ni ramai masyarakat nak tahu ni. Kadang-kadang tu ialah saya rasa kes yang pertama tanpa juri ialah kes Mokhtar Hashim tadi. Di mana kes tu tak ada juri. Walau bagaimanapun kadang-kadang juri ni, the problem is bila juri ni carried away with the fakta. Kadang-kadang juri ni berasa sedih, lebih sedih lagi. Kan orang sedih kat anak dia sedih kan. So the process is a bit tedious. Jadi kita nak berpandukan kepada undang-undang. Jadi undang-undang ni ialah apa yang ada dalam buku lah. Jadi juri boleh memainkan peranan, tetapi saya rasa in a limited scope. Contoh dia macam sekarang, kalau you tengok dekat England, dekat US, dia orang ada problem lah dengan sistem juri, because juri ni banyak tengok CSI. Jadi kes pun tak tahu je bangkan. Mana forensik, kenapa tak pergi sana. Jangan boleh argue, So benda tu akan jadi jadi very tedious lah, lambat. Jadi pada saya, kadang-kadang tu macam civil juri bagi kes defamation. Kadang-kadang dia punya figure yang dia bagi tu pun tak tentu arah. Gila terus. Jadi apa nama ni, jadi ada pro and cons lah. Tapi kerajaan kita pada masa itu telah mengambil keputusan untuk tidak ada juri.
Okey. Tok, saya difahamkan Datuk baru-baru ni telah menghasilkan sebuah buku. Kejap lagi kita akan naikkan poster dan tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh dapatkan buku tu. Boleh ceritakan sedikit buku apa yang Datuk tulis tu? Okey. Saya kebetulan saya pun tak bawa buku hari ni kan. I thought that kita sebar santai. Okey. Basically buku tu saya untuk memperbanyakkan apa nama ni, memperbanyakkan buku-buku ilmiah yang boleh digunakan oleh publik. Okey. Oleh publik. Jadi di sini buku saya tu saya menggunakan perkataan-perkataan yang mudah, yang senang difahami dan semua orang baca boleh faham. Saya buat buku tu masa COVID, zaman COVID. Dah tak ada apa nak buat kan. Jadi saya pun buat sikit dan terhasil lah. And so far so good. Dalam tahun ada banyak juga yang saya tak marketing sangat, tapi okey lah. Apa tajuknya tu? Tangkapan dan geledahan. Tangkapan dan geledahan. Saya rasa itu juga satu benda yang ramai masyarakat kita yang tak tahu. So jangan lupa dapatkan buku tersebut. Cuma kita nak snippet sikit, kita nak tarik sikit daripada buku tu. Bila kita sentuh pasal penangkapan dan penggeledahan, antara benda yang orang selalu bertanya adalah mengenai warrant. Dikatakan polis tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke rumah kita dan menggeledah. Dia kena ada warrant. Persoalan saya tu, ni saya ambil daripada penonton juga ni, adakah semua penggeledahan itu perlukan warrant, ataupun adakah polis boleh pada satu masa untuk masuk ke rumah, menggeledah rumah kita dengan tanpa perlu mendapatkan warrant? Bagi perkara tu, dia kebiasaannya kalau kes dadah dan sebagainya tak ada warrant. Tetapi kebiasaannya serbuan itu dan juga serbuan dan juga penggeledahan itu dibuat oleh seorang inspektor. Inspektor sekurang ada 2 paku. Dan kemudiannya dia mestilah mempunyai reasonable ground, mempunyai sebab-sebab dan juga sebab-sebab wasangka, dan mempunyai saya cakap Melayu ni susah sikit lah. Reasonable ground, reasonable suspicious, reasonable belief that the offence has been committed. Jadi benda-benda tu lah. Jadi kalau nak warrant pula boleh, tapi dalam civil. Kita kena minta daripada mahkamah. Kita minta dari mahkamah. Kriminal pun ada juga, contohnya macam copyright, infringement of copyright. Kena ambil geledahan tu, kalau nak cepat, sama ada dianya boleh dibuat atau tidak. Dan kemudian kalau macam copyright, selalunya dia akan ambil warrant daripada mahkamah. Tapi macam dalam kes jenayah, dadah apa semua, tak disemestikan untuk dapat warrant ya? Tak semestinya. Kena dengar tu tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah anda bila poli datang, tak boleh kena warrant. Kalau tak semestinya. Okey, yang kedua tu, yang sering saya rasa mesti Datuk sentuh dalam buku tu, adalah mengenai pemeriksaan oleh anggota polis. Contohnya roadblock lah, ataupun tengah jalan ditahan apa semua. Apakah hak, basically lah, hak kita sebagai orang awam? Orang awam kita mempunyai hak untuk mengetahui apa sebab kau nak geledah aku ni. Itu yang basically. Apa hak engkau dan apakah ciri-ciri yang menyebabkan kau boleh menggeledah aku? Boleh tanya masa tu? What is your reasonable ground? What is your reasonable suspicious? What is the reason to believe that I am committing a crime? Ataupun saya ada menyimpan barang salah and so on. You have to inform. You have to inform. Because dalam perlembagaan mengatakan you have to inform. Inform orang tu bahawa saja saya nak menggeledah, saya rasa anda ada melakukan perbuatan ini, and then baru geledah. You tak boleh main tangkap dia, tangkap muatnya. Pada saya is wrong. Walaupun di tepi jalan tahan naik motor, 2 orang anggota polis, dia kena maklumkan. Ya. Tak ada aku nanti dah kejap. That is wrong. Nanti kejap aku cari dulu. Mana kemaunya. Jadi pada saya
It's wrong. You have to have a reason to believe, a reasonable ground, reasonable suspicious, dan baru je boleh tahan. Kalau macam tu tak boleh, memang tak boleh. Tak boleh benarkan oleh mahkamah. Jadi ini wrongful arrest. Satu lagi iaitu bagaimana kita ni boleh citizen arrest ni, dia panggil apa, citizen arrest tu, tangkapan oleh orang awam ni. Ramai orang masih lagi bila tengok jenayah berfikir 10 kali, boleh tangkap ke, salah tak ni, apa semua ni kan. Ya, apa yang dimaksudkan dengan citizen arrest tu? Citizen arrest ni, kalau kita tengok, dan ianya adalah orang ramai, orang awam mendapat kebenaran untuk menangkap seseorang itu. Menangkap orang yang disyaki OYDS. Jadi dia mesti mempunyai dia beza dengan polis. Polis, I have a reason to believe. Orang awam, saya nampak. Nampak. Saya mesti nampak. Saya mesti nampak dia melakukan jenayah. Itu beza dia. Kalau polis, I have a reason to believe, I have a reasonable suspicious. Dalam bagi apa nama ni, orang biasa, you have to nampak. Dan kemudiannya, ini bukan apa, saya nak cerita kat you orang semua. Sebabnya benda ni memang selalu berlaku. Dah tangkap, pelupur pula, kata orang Perak, pelupur lah. Tibai. Pijak sampai mati. Pijak sampai mati pun ada. It's wrong. Saya kena bagi tahu, tangkapan apabila kita nak pukul orang ke apa ke, tujuan dia ialah dia tak bagi kita mukul orang tu. Undang-undang takkan benarkan. Tetapi kita boleh bertindak sedemikian untuk melemahkan dia, bagi kita membawa dia ke balai polis. Itu dia. Ini ada satu kes di mana kita Teguh Rahman, polis tu nak kerja benda, polis tu ambil budak ni, ikat gari dekat tiang, balik budak dah mati. Dia kekah di kaum. Jadi benda-benda macam tu yang tak boleh. Sebenarnya kita kena dapat melemahkan untuk dibawa ke balai polis. The case of John Lewis and Co, Chic Fashion and Co, itu semua Britishnya ni kan. Semuanya menceritakan you kena bawa orang tu dalam masa yang mana sabar, dan tujuan untuk melemahkan orang tu ialah menyenangkan kita membawa dia ke mahkamah. Ini dokumen dia tak boleh ambil, IC dia apa semua tak boleh. IC tu sebabnya kalau untuk perkenalan diri kita tengok ini, kita bawa bertujuan untuk bawa orang tu sekali dengan IC, why not? Why not? Jadi ramai orang yang bertindak melulu. Ada suddenly pasal pula aku dah kena jail, aku tangkap dia. That's wrong, because you have using excessive force yang dibenarkan. It is beyond force yang dibenarkan. Force yang dibenarkan ialah berkenaki dia dilemahkan supaya senang bawa ke balai polis. Yang ini tak, dia pergi bantai sudah. Sampai tak sempat bawa polis, terus bawa postmortem. Jadi dalam bab ni juga ada satu benda menarik tu. Betul. Tentang sejauh mana ini perkataan mempertahankan diri. Sebab kita banyak kes kita dengar, katalah rumah saya kena pecah masuk, tapi bila dia pecah masuk, ada satu kes tu dia pukul orang tu sebab nak pertahankan diri dia, dan orang tu sampai mati tu. Jadi persoalannya, sejauh mana dalam undang-undang kita dibenarkan yang dikatakan maksud mempertahankan diri ni tu? Perkara ni bergantung pada fakta. Dan very subjektif. Kalau saya tak silap saya, kes yang cakap tu berlaku di Kelantan. Di mana seorang hamba Allah ni telah pun dituduh membunuh orang cari besi. Betul. Is that the one? Yes. Right. Jadi sebenarnya itu adalah defense yang dibuat oleh peguam. Dan tak salah. Dia cuba. Tetapi kita kena lihat fakta tu betul-betul. Fakta tersebut, kalau kita tengok,
sebenarnya orang tu dikejar daripada rumah tu. Dia tak masuk rumah pun, dia kat luar, dia dia kejar sampai lepas petrol apa semua, and then ditusuk dan mati. Dan kemudiannya betul kita boleh kata apa namanya is provocation or whatsoever, betul, tetapi untuk provocation di bawah penal code ialah anda mestilah diprovokasi sehingga hilang pertimbangan on the spot. Tapi bagi kes ini, dia pergi kejar dekat 500 meter, cucak. Dan kemudiannya kalau kita tengok, betul ke tidak niat dia. Bagi kes yang mempertahankan diri, kita boleh tengok daripada kedalaman luka. Berapa banyak luka. Kalau dah luka dekat 100 luka, kau nak bertahan diri apa? Itu membunuh lah tu. Jadi itu dia antara isu dia. Tusukan tu berapa sentimeter? 2 sentimeter, 3 sentimeter. Kan? Jadi untuk mempertahankan diri ni, ialah kata orang tu bagi membolehkan aku bernafas ni. Ini kalau cocok lah pun. So benda-benda macam tu, yang banyak orang tak tahu. Orang cakap, saya sedih, undang-undang tak betul kerana telah menghantar dia masuk ke kena gantung dan so on. Nasihat saya berbalik kepada daripada mula baca penghakiman. Baca tu hal. Dan kita sendiri, contoh saya nak bagi satu kes je tu. Katalah orang tu pecah masuk rumah kita dengan membawa senjata tajam. So setakat mana mempertahankan diri tu kita boleh guna pakai kalau saya jadi mangsa tu? Itu nak tahu sikit. Ya, kita mempertahankan diri itu dalam penal code. Sorry lah sebab saya rasa section 300, section 299 apa semua ada menceritakan kita boleh menggunakan mempertahankan diri dan spontaneous, dan juga kita nak mempertahankan hak kita. Kalau dah masuklah rumah, agak-agak lah. Tambah pula kata anak aku ada anak dara 2-3 orang cantik. Nanti kau masuk tak apa kau buat? Salahkah aku mempertahankan dia orang? Tapi kalau daripada kedai Aceh dah kau pukul berat lah, itu tak ada mempertahankan. Maknanya dia harus tengok case by case lah. It's very subjective. Yes, because kalau kita tengok yang menceroboh tu, kalau dia tak mati pun, dia ada section 448 menceroboh. Itu pun dah 5 tahun lah. 5 tahun tak sedih kan, tapi memang menceroboh. Menceroboh untuk melakukan apa nama GBH, grievous bodily harm, mencuri yang so. Kalau dia masuk dah salah. Tapi kalau kita nak mempertahankan hak kita, sebaik-baiknya kalau kau nak to say lah, kalau nak pukul dalam rumah lah, takkanlah sampai ke tengah, sampai kat kedai Aceh kau jauh. Kan? Jadi dalam compound kita mempertahankan hak kita di dalam compound rumah kita, isi rumah kita. I think that is justifiable. Tapi justifiable pun agak-agak lah, nak duduk dalam Sungai Buloh tu pun 3 tahun juga. Jadi tu ceritanya. Takkanlah orang datang bawa pisau, saya keluar, boleh tak? Mari ke mahu. Baik. Kita akan rehat sebentar. Lepas ini kita akan masuk part terakhir kita, diam tak diam, iaitu pengalaman pahit manis masa bergelar peguam, termasuklah baru-baru ini apabila Tok Mat kita terpilih untuk menerima anugerah daripada National Press Club NPC. Apa ceritanya? Kita akan kembali selepas ini.
Baik, kita kembali bersama Tok Mat, peguam kita, peguam hebat kita ni. Tok, bila bercakap pasal Tok Mat ni, saya baru-baru ni saya difahamkan Tok menerima satu anugerah Muhibah tak silap saya daripada National Press Club NPC berkaitan dengan satu kes yang sangat menarik. Saya rasa ramai orang dah tahu kes tu, dah ramai juga yang tak tahu. Apa yang menyebabkan Tok mendapat anugerah tu? Boleh kongsi dengan kami? Saya nak bagi tahu, pertolongan saya kepada madam tu ikhlas. Okey. Cerita dia macam mana? Kalau kita boleh cerita daripada awal. Cerita mudahnya lah. Cerita mudahnya daripada tahun 9. Masa tak ingat lah 98 ke. Saya rasa 98. Okey. Masa tu lebih kurang pukul 11, 11.30. Kod dah kosong. Okey. Bila kod dah kosong, saya baru sampai. Lepas tu saya pun duduk situ. Duduk-duduk, lepas tu satu madam India. Dia lebih kurang umur 40-an, lebih kurang 40-an, awal 40-an. Duduk belakang saya dengan bergari. So saya tanya dengan dia, ini apa yang berlaku? Saya tanya dengan dia, madam, ya, apa sakit? Curi. Curi apa? Saya awal pihak macam ni, curi apa benda ni madam? Saya curi bekas pensel. Nak buat apa dah? Anak saya nombor 1. Saya janji dengan dia. Lepas itu saya sudah delay dekat 2 minggu. Saya duit tak lah. Saya pun pergi curi lah. Saya bukan mau curi, saya mau berkasih sama anak saya. Lepas tu saya pun relax. Lepas tu saya tanya dengan PO. Masa tu 3 paku dari PO. Saya kata, bro, apa ni? 380 tu cek ni. Jadi 380 ada mandatory penjara. Saya kata, agak-agak lah. Dia kata pengadu tak nak report. Itu saya tanya dia, apa cerita ni madam? Cerita betul-betul, saya boleh tolong. Jadi dia pun cakap dekat saya. Dia kata, anak saya nombor 1, saya cleaner, gaji tak dapat lagi, makan pun miss. Jadi saya mau bagi anak saya hadiah. Ada anak saya sudah menangis. Oh, I see. Jadi saya ambil. Kalau saya janji sama diri, besok bila saya ada duit, saya datang, saya bayar. Dia kata, sebab ini anak saya. Dia kata. Saya kata, betul ke madam? Betul. Itu saya pun nasib akulah. Jadi saya pun masuk dalam, masuk and further to that, saya kena bagi tahu that magistrate yang mengadili itu seorang Chinese. Okay. Dan sekarang ni telah pun menjadi High Court Judge. Okay. So you know, lepas tu saya cakap dengan dia, puan, I need a favour from you lah puan. Dia kata, what's that? Saya nak naik. Saya kata, puan, saya cerita dengan dia apa tadi. Dia kata, very interesting. Yes. No. Okay, I tell you what, the counsel, why do you go to the sekolah, dapatkan the report card, and then I will do the necessary. Jadi saya pun pergilah kat Sentul, sekolah dia kat Sentul. Allah. Ini kerja betul-betul kerja lillahi ta'ala ni pergi. Jadi saya pun pergi. Bila saya pergi, saya jumpa cikgu besar dia Melayu. Saya kata, so ni sekolah sini. Ya. Boleh tak saya tengok report card? Dia mula dia reluctant, tapi bila saya cerita, oh ini parah ni dah. Ya betul. Dia pun ambil report card. Bila saya buka je report card tu, berjurai mata saya. Sebab dia bukan dapat darjah nombor 1, tingkatan. Tingkatan, dalam tingkatan tu dia nombor 1. Okay. Jadi he's a bright student saya. Lepas tu saya cerita dengan cikgu besar tu. Cikgu besar tu kata, macam ni lah cik. Dia kata, tuan, saya nak pergi sekali. Kalau boleh saya tolong. Okey, jom. Jadi bila kita pergi balik Kudus, tengah kita tunjuk dekat magistrate tu geleng kepala. Dia kata, Allah, pecah. Macam mana boleh benda berlaku? Saya cerita lah. Betul. Dia kata, okey, I tell you what, naik atas. Dia kata, saya nak decide untuk kes ni. Jadi and you submit on this section and section. So saya pun pergi. Bila open court, saya pun submit that section dia. Sekarang saya tak lupa lagi, kalau tak salah saya section 294, bond berkelakuan baik.
Jadi saya submit lebih kurang 10 minit. Saya pusing. Saya kata it is not fit for her to go to prison and so on. Anak dia apa jadi, keluarga dia apa jadi, apa semua. So and then Hakim tu pun kata, okay, I hereby give you a bond over of 2 years berkelakuan baik. So dia pun lepas. Bila lepas tu kita pun sonok. And then saya sempat bertanya dengan madam ada duit kan untuk sampai gaji? Tak ada. Jadi polis dalam tu pun, very helpful, very kind. So bagi RM10, RM20 dah dapat dekat 200 lah. Dan kita bagi kat dia, saya hantar dia balik ke Sentul pun. Okay madam, kita jumpa lagi. Habis dah cerita tu? Habis cerita lah. So as time goes by, I think 2018-19, saya pun tak ingat lah, 2018 ke 19, saya duduk kat kantin. Tiba-tiba ada satu young lawyers, a very young lawyers, tapi tak lain macam saya. Noted. Jadi apa nama ni, jadi dia tegur saya. Dia kata, mak saya kirim salam. Saya tengok ni, apa hal mak kau kirim salam? Kan kau ni apa masalah kau ni kan. Jadi lepas tu dia cerita. Bila dia cerita, berjurai mata saya. Rupanya budak tu dah jadi lawyer. Budak tu dah jadi lawyer. Dia peluk saya. Dia peluk saya pun menangis. Semua orang tengok saya. Saya kata, saya tak boleh terima. Bukan tak boleh terima, saya terlalu gembira saya tengok dia. Dia percaya. Lepas tu tanya, how's your mother and so on. Saya pergi rumah dia. Oh, pergi. Pergi tengok kan. Tengok dah. Allah, dah tua dah. Jadi apa nama ni, jadi we become good friends. Dan cerita tu pula tu saya simpan. Saya tak ada kata orang tu nak mengambil kesempatan ke apa. Tapi sekarang ni TikTok. Macam you tanya lah, apa pengalaman yang paling manis, apa paling. Kalau you tengok TikTok saya cakap, saya ni baru balik dari kedai Aceh. Isteri saya nakkan tepung, nak goreng cempedak. Tapi sebenarnya tu okey lah, saya cerita lah apa pengalaman dia. Saya ceritakan benda tu. Lepas tu saya pun turun lah. Tiba-tiba saya tengok naik atas malam, saya buka balik, mak dah 100,000. Apa gila ni kan? So it becomes viral. Saya become viral. And then ada pemimpin ASEAN yang menelpon saya, invite me to their country. Lepas itu apa nama ni, ada duta Indonesia pun ada. And then adalah pembesar-pembesar negeri ni kan, best wishes and so on and so forth. So to me, saya buat tu sebab saya ikhlas. Saya tak, that's why saya kalau nak kan glam kata orang tu, saya boleh jual nama budak ni dan juga madam tu. Saya kata tidak, saya tak mahu. Saya tak mahu. Dan dia pun takkan setuju. Kan saya kata saya memegang amanah dia. Takkan saya nak jual dia pula. Jadi benda tu is become viral up until today. Dan saya pun dapat award daripada National Press Club. Kerana apa nama ni, being a good Malaysian, katanya. Tapi pada saya, Malaysian is a good people. Cuma kita ni kebanyakannya unsung hero. Saya ikhlas, saya tolong dia kerana saya nak tolong dia, kerana kita di Malaysia. Dan juga saya selalu cakap, ni kita masuk bab politik sikit lah ya. Orang-orang politik ni dia bertindak di atas perbezaan. Kita di Malaysia ni persamaan kita banyak. Itu tak dikiranya, dikirakan perbezaan. Itu yang dikerjakannya. Pada saya, perbezaan tu mungkin 5%. 95% ni kita taking things for granted. We should betulkan 95% ni untuk mendapatkan 100%. Dengan betul yang 95% ni, yang 5% ni akan terhakis dengan sendiri. Itu yang saya cakap. Mungkin kita boleh pergi ke soalan saya tu, kepada anak-anak muda di luar sana yang teringin nak jadi lawyer. Bila tanya cita-cita nak jadi peguam. Sebab apa? Sebab
peguam ni katanya pendapatannya tinggi kan, glamour dan sebagainya. Sebagai orang yang dah 30 tahun sepak terajang dalam dunia perundangan ni Tok, nasihat Tok lah, ataupun apa Datuk nak cerita kepada adik-adik kita di luar sana yang menyimpan hasrat jadi lawyer ataupun yang masih ada di law school ni Tok, silakan. Ya, law school tak menjanjikan apa-apa, degree tak menjanjikan apa-apa, cuma kita yang menentukan hala tuju kita. Jadi pada saya, law is life. You tak boleh kejar life you terlalu laju, nanti sampai satu masa you hilang punca. Dia law ni dia akan develop dari semasa ke semasa, you pun membesar dengan dia sampailah sampai you tua. Contoh macam saya, that's why chambering ada 9 bulan. Maknanya mengandung dalam perut mak. Bila keluar, macam saya ni dah 31 tahun dan patut handsome. Ya, yang tu kita tahu. Kan? Jadi pengalaman tu berpandu kepada usia dan berapa lama you dalam this profession. Saya tak nak cerita lah. Masa baru-baru dulu saya kena maki, saya dihina. Ya, kita tak tahu, tapi kita teruskan juga. Kita terus sikit. Dan pada end of the day, insyaAllah you akan berjaya. Tapi satu saya nak bagi tahu, profession ni bergantung kepada pengalaman. Saya kena bagi tahu sekarang ni banyak lawyer-lawyer muda yang tak ada pengalaman mengambil kes-kes yang besar dan dia lari. Semua nak shortcut. Semua nak shortcut. Saya tak kata semua, ada. You charge orang tu sampai 80,000. Bila sampai tengah jalan, ngaku je lah. It's wrong. Sebabnya ini bukan masalah duit. Pada saya berjuang kerana maruah. Orang dah bergadai bergolok untuk mendapatkan union service. Kalau you tak buat, yang terbaik berdosa. Dosa di sana faham-faham je lah kan. Saya pun tak ada kata lawyer nak masuk neraka, tak ada pula. Tapi pada saya ini amanah, kejujuran pada diri kita sendiri. Ingat, kita nak bagi makan anak kita, kita nak bagi makan isteri kita, keturunan kita. Jangan bagi duit haram. Nombor 2-nya, belajar sungguh-sungguh. Zaman saya dulu, saya belajar lebih kurang 16 jam satu hari. Untuk ni. So lepas tu nombor 3-nya ialah minta restu mak bapak. Minta restu mak bapak, insyaAllah berjaya lah. Okay, saya last but not least lah. Tadi Datuk ada sebut tentang peluang kedua. Boleh huraikan sikit tu? Macam saya katalah, bumi mana tak ditimpa hujan, atau mana yang tak bergelora. So pada saya, takkan disebabkan satu insiden kita gantung dia. Mesti kita kena ada ihsan juga. Ihsan. Kadang-kadang bukan saya nak cakap, kadang orang bawa dadah. Dia bukan nak bawa dadah. Dia, kalau you tengok report card dia masa sekolah pun, dia tak ada tulis cita-cita nak jadi pengedar dadah. Tak ada kan? Ya, tak ada. Tak ada. Doktor, engineer, lawyer, kasih selamat kan. Jadi kita kena bagi dia peluang untuk berubah. Kerana silap. Saya bagi tahu, masa COVID, banyak student IPTA, IPTS yang ditangkap kerana dadah. Tak boleh kerja, jadi rider, ngap. Banyak. Memang banyak. Jadi apa sebab? Sebabnya dia, mak dah bising, bapak dah bising, kau ni degree berjela, kau je tak. Mau tak mau ambil jugalah. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan berlakunya. Jadi pada saya rasa, that's why saya selalu gunakan peluang kedua. Bagi dia peluang untuk berubah, bagi dia peluang untuk mengubah paradigma dia, hala tuju dia, and so on and so forth. Berdosa kita kalau kita tak bagi dia peluang. Tapi bukan semua peluang kedua tu boleh dia bagi
peluang. Jadi itu dia maksud saya. Baik, begitulah tuan-tuan dan puan-puan, selama hampir 1 jam kita bersama dengan Datuk Ahmad Zahari Mohaya atau lebih dikenal sebagai Tok Mat, seorang peguam bela, dan juga saya percaya dalam tempoh 1 jam kalau nak ikutkan tak cukup, tapi itu pun sudah cukup memberi gambaran betapa kita bertuah kerana kita Datuk sudi hadir dan berkongsi pengalaman beliau dalam bidang perundangan. Dan sebelum kita mengakhiri temu bual ni, jangan lupa untuk mendapatkan buku tulisan Tok Mat. Tadi kita dah naikkan gambar buku tu dan juga di mana hendak mendapatkannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama kami di Eksklusif Bersama Syara. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.